Anda nak beli rumah tapi tak tahu layak ke tak nak buat pinjaman perumahan? Perlu ke pergi ke bank untuk semak? Tak perlu. Hari ni aku akan tunjuk ke korang cara bagaimana nak kira dengan mudah. Jangan lupa untuk tonton video ni sampai habis dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Mantap! Hai, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Okey, pada video kali ni aku tak nak buat video panjang-panjang. Aku nak buat video yang bagi kau faham terus cara kau nak kira kelayakan untuk buat pinjaman perumahan dengan bank lah. Okey. Cara yang pertama kau perlu ada tahu adalah dia ada 5 step. 5 step ni aku rangkumi sendiri. 5 step ni kalau kau faham 5 step ni kau boleh kira sendirilah. Okey, kita jump kepada stepnya. Jom. Okey guys, ini adalah 5 step yang aku rumuskan untuk kira kelayakan pinjaman bank lah. So kau tengok, yang pertama kau boleh tengok kat sini aku dah rumuskan data. Yang pertama perlukan data lah. Data apa? Data pengguna lah. Data peminjam. Peminjam nak pinjam tu seperti slip gaji, apa semua tu lah. So yang seterusnya kita jump kepada DSR. DSR ni adalah Debt Service Ratio. Nanti aku terangkan. So selepas lalui step yang DSR ni, dia akan turun ke NDI. NDI pun ni ada Net Disposable Income. Dia pun nanti aku ceritakan. So seterusnya rekod. Peringkat dia rekod. Rekod ni seperti SITOS, SIKRIS, nanti aku ceritakan lah. Dan terakhir dia akan keluar lah keputusan kelayakan loan kau orang tu sama ada layak atau tidak. Okey? Okey guys, kau dah tengok 5 rumusan yang aku telah buat lah. Yang pertama tu data peminjam. Data peminjam nanti aku akan ceritakan. Okey, yang kedua adalah DSR. DSR ni apa? DSR ni daripada perkataan daripada bahasa Inggeris, singkatan dia Debt Service Ratio. Dia adalah nisbah hutang kepada pendapatan bersih. Macam mana dikira dia? Dia ada calculation dia lah. Calculation dia, formula dia aku akan tunjukkan dalam kiraan seterusnya dalam contoh. So DSR ni bagi gaji bawah daripada 3,000, DSR perlulah bawah 60%. Kalau atas 3,000 mestilah bawah 70%. Kenapa pentingnya DSR ni? DSR ni adalah panggil kayu ukur lah bank untuk tengok peminjam tu mampu tak bayar balik. Dan ada setengah bank peratusan dia berbeza lah, tapi aku ambil yang common lah, yang selalu bank guna, 60%, 70%. Okey. Seterusnya korang tengok balik NDI. Apa tu NDI? NDI adalah Net Disposable Income. Apa tu? Ia adalah lebihan wang setelah tolak semua hutang. Setiap bank dia mesti mahu bila ada guideline lah, berapa lebihan wang yang kau perlu ada setelah tolak semua hutang. Takkanlah gaji kau, tolak semua komitmen kau, hutang kau, terus habis kau punya gaji. Tak boleh, mesti ada lebihan wang lah. So untuk lebihan wang ni, kalau bagi Maybank lah, ni aku cakap pasal Maybank. Maybank dia ada keluarkan guideline, kalau duduk di bandar mestilah kena ada at least 1,500. Kalau di luar bandar at least kena ada 1,000 lepas tolak semua hutang tu. Nanti cara kiraan dia kalau kau tak faham lagi apa aku cakap ni, nanti aku buat contoh. Okey? Dan seterusnya rekod. Rekod ni apa? Rekod ni dia akan tengok background kau punya rekod lah. Rekod kau, SIKRIS kau macam mana, ada SITOS ke, bankrupt tak, apa-apalah. Nanti aku akan ceritakan lah. Kita buat contoh lah kiraan agar mudah faham. Dan bila kau dah lalui semua ni, insya-Allah kau punya loan akan lulus. Jom kita jump kepada contoh dan calculation beserta formula semua tu. Okey, jom. Okey guys, untuk kiraan kelayakan ni, kau dah pergi ke step-step ni. 2 step kau akan lalui ni, kau perlukan formula. Formula untuk kira. So, DSR, formula dia adalah komitmen semasa kau lah. Contoh kereta apa tu semualah. Tambah bulanan rumah. Bulanan rumah ni maksud dia bulanan ikut bulanan yang kau nak beli rumah tu. Berapa harga rumah tu, berapa bulanan dia. Kat sini bahagi dengan pendapatan bersih. Darab dengan 100% lah, sebab dia nak dapat dalam persen. Kenapa? Kerana syarat dia kalau DSR ni gaji bawah 3,000, DSR mestilah bawah
60%. Dan bila lebih 3,000, dia mestilah bawah 70%. Okey, untuk NDI pula, formula dia adalah senang saja. Pendapatan bersih ni tolak komitmen, tolak bulanan rumah. So, ini aku bagi contoh NDI bank lah syarat dia. Untuk bank, Maybank, dia bagi syarat kalau duduk di bandar, at least kena ada 1,500 ke atas lah. At least kena ada 1,500. Dan luar bandar, at least kena ada 1,000. NDI ni orang panggil macam amount yang kau perlu ada lah untuk survive, untuk hidup, untuk beli barang makanan, barang keperluan, itu semualah selain bayar komitmen. Okey, mesti korang pening kepala kan. So, aku akan tunjukkan contoh terulah, senang untuk korang nampak the real calculation dia. So, kita tengok tadi data data aku dah collect data dia. Contohlah, ini adalah gambaran ya. Contoh, nak beli rumah 300,000. 300,000 ni adalah reasonable price sekarang ni. Banyak rumah harga macam ni. So, katakanlah interest yang dapat daripada bank 3.3%. So, dalam kiraan dia, anggaran dia, kalau 300,000 dengan 3.3%, so bayar dalam 35 tahun. Kalau kira-kira dapat dalam 1,080 lah. 1,080 lah bulanan dia. Kalau korang nak tahu lebih lanjut macam ni kira dia, nanti aku buat video lain lah kalau korang ada request. So, untuk kiraan dia, kita ambil dua contoh lah. Yang lulus nanti, yang tak lulus satu. Senang korang nak faham. So, kita katakanlah Mr. A lah. Ada seorang ni peminjam ni, Mr. A, dan ada Mr. B. Dua ni berminat untuk beli rumah yang sama, iaitu RM300,000. Dan kriteria dia, kita tengok data ini dalam peringkat data lagi. So, Mr. A ni, gaji pokok dia, adalah RM5,000. Dan gaji pokok Mr. B, RM3,000. Okey, ini adalah gaji pokok. Kau kena faham dulu apa itu gaji pokok. Gaji pokok maksud dia basic saja. Dia tak tercampur allowance. Kalau campur allowance tu adalah gaji kasar. Kalau gaji bersih, apa pula gaji bersih? Gaji bersih ni gaji kasar tolak dengan EPF apa semua tu lah, baru dapat gaji bersih. So, dalam kiraan ni kita kena dapatkan gaji bersih. Tak boleh ambil gaji pokok tak boleh juga ambil gaji kasar. Untuk kiraan ni kita buat yang gaji yang dapatkan diorang ni ada gaji basic je, tak termasuk dengan allowance. Sebab allowance tu kiraan lain, sebab dia perlu, sebab sekarang ni bank dia ketat sikit, dia tak kira lah allowance tu semua tu. Dia kira allowance tapi mungkin ada yang kira separuh pada allowance. Tapi untuk itu kita buat video lain lah kalau korang ada request. Tapi kita kira yang dia orang ni dapat gaji basic je. Basic RM5,000, so basic RM3,000. So, gaji bersih ni dapat bila gaji ni kena tolak dengan tolak EPF, tolak tax, tolak EIS macam tu lah. So, lebih kurang kalau EPF 9%, tax 100, EIS berapa ringgit je. Kita ambil katakanlah gaji bersih dia RM4,400. Mungkin lebih tapi kita anggaran lah sebab kita nak cepat kan jadi video ni panjang pula, susah pula korang nak faham. So, yang Mr. B ni, Mr. B pula gaji bersih dia adalah RM2,700. Ni selepas tolak-tolak semua tu lah. Okey, sekarang ni baru kita tengok komitmen. Komitmen apa Mr. A ni ada dan Mr. B pula dah. Biarlah Mr. B pun boleh. Mr. B ni komitmen apa yang dia ada? Komitmen biasanya kereta lah. Kereta, PTPTN, personal loan, ASB, dan ada banyak lagi kad kredit. Untuk kad kredit tu aku cerita bab lain lah sebab dia ada kiraan yang lain untuk kad kredit nanti. Kita cerita yang asas yang biasa rakyat Merhain ada So, kereta. So, contohnya untuk Mr. A ni dia ada kereta dalam 500.
Dia pakai kereta Vios, Toyota Vios dia. So untuk Mr. B ni dia tak boleh sikit, dia orang kata orang tak boleh lah kalau awak tengok kan, ni mesti pakai Honda. So dia adalah Honda City. So 900 bulanan dia. So untuk PT-PTN, Mr. A pun ada dalam bayaran 100, dan Mr. B pun ada 150. Dan personal loan dia tak ada, SB pun tak ada. Yang Mr. B ni ada juga 150. Mr. B ni orang kata action sikit lah. Maklumlah jiwa muda So macam aku cakap tadi, cara nak kira dia rujuk step-step ni. Ini step-step yang aku rumuskan sendiri korang boleh guna. Okey, kita akan teruskan. Dapat dah data, dah collect data daripada klien, daripada peminjam. So kita akan kira DSR. Yang pertama DSR, lepas tu NDI, lepas tu rekod keputusan. Okey, kita akan go through satu per satu. Sabar tuan-tuan. Okey, DSR. Macam aku cakap tadi, apa formula dia? Korang boleh tengok. Komitmen tambah bulanan rumah. Bulanan rumah ni yang ni RM1,080. Sebab apa? Sebab anggaran dia nak beli rumah RM300,000 ni lah. Sebab aku dah kira, yang ni dah buat kiraan lah. So, komitmen. Komitmen apa itu komitmen? Inilah komitmen tadi. Kereta. Contoh untuk Mr. A ni dia ada 500 dengan 100. 600 lah komitmen dia. Tambah dengan bulanan. Bulanan rumah 1080. Bahagi dengan pendapatan bersih gaji bersih dia. Bukan gaji pokok, bukan gaji kasar. Gaji bersih. Kena faham gaji bersih. So RM4,400. So yang ni kali dengan 100% lah, sebab nak dapat dalam percentage. So kira kalau korang boleh congak-congak kalau macam aku kena kira kalkulator lah, takut sebab otak jadi lembab bukan otak lembab, maklumlah sekarang ni kita kena duduk rumah je tak berkembang sikit. So darab dengan okey, dapatlah 38%. okey, untuk Mr. B pula, Mr. B ni lawak sikit. Nampak banyak gila komitmen dia ni, 1,200. Komitmen saja semua 1,200. Tambah dengan bulanan rumah lagi, bahagi dengan 2,700. So ini kali dengan 100. Tak muat tulis ini, biarlah kau faham jadi 1,200 tambah 1,080 bahagi dengan 2,700 kali 100. So akan dapat 84%. Okey. So kita tengok balik syarat daripada bank tadi. Gaji bawah 3,000 dua orang ni, gaji 3,000 dan gaji 3,000 60%, gaji atas 3,000 70%. So Mr. A ni 70%, Mr. B 60% lah. Kita tengok syarat dia. Nampak? Mr. B dia 84%. So tak melepasi syarat lah. Dia patutnya 60%. So dia tak layak terus. Mr. B, Mr. A, Mr. B tak layak. Mr. B 38% layak. Nampak? Yang ni Mr. B dah tak payah kira. Maksudnya tak layak lah. Maksudnya rumah 300,000 ni dia tak layak beli. Dia kena beli rumah yang bawah lagi lah. Okey, faham? So kita teruskan dengan kiraan NDI. NDI apa tu? Pendapatan bersih. Pendapatan bersih dia, formula dia pendapatan bersih 4,400 tolak dengan komitmen. Komitmen ni 600 tolak dengan harga rumah dia, bulanan rumah 1080 equal to, kalau korang kira dapatlah dalam 2720. Sekarang ni untuk situasi ni rumah 300,000 ni dia orang duduk dekat bandar. So kita tengok kalau NDI untuk Maybank Maybank mostly bank lain pun sama je. Kalau duduk di bandar kena ada at least 1,500. So luar bandar 1,000. So kalau tengok kalau Mr. A ni dia ada 2720. Maksudnya lebih pada 1,500 lah. So bila lebih pada 1,500 dia masih layak. NDI dah layak. So sekarang ni rekod pula. Apa ini rekod?
rekod ni dia adalah rekod di mana dia mestilah tiada sitos. Dia tidak bankrupt lah. Bankrupt. Macam mana bankrupt? Dia tidak bankrupt. Tak ada sitos lah. Sitos dia teruk. Ni lah. So seterusnya tiada rekod buruk. Dia tak ada rekod buruk dalam sitos dengan si Chris. Si Chris dia. Rekod dia mestilah cantik. Si Chris ni apa? Si Chris ni adalah rekod, contohnya dia ada buat contohnya komitmen kereta ni kan. Dia bayar bulan-bulan tu, dia bayar on time. Dia tak lewat ataupun dia tak bayar, tak boleh lah. Jadi rekod buruk. So sekarang ni dia bayar elok, cantik, okey lah. Dan status kerja lah. Penting juga satu kerja ni. Baik nak tengok ni kerja tetap, tak tetap. Kerja, kalau government mestilah lebih 6 bulan lah. Lebih kurang. Dan bila lepas dari syarat-syarat ni, insya-Allah lulus. Mr. A insya-Allah lulus lah kalau nak beli rumah 300,000. Macam tu je lah kiraan dia. Kiraan yang simple dan bagi orang mudah untuk faham. Okey? Jom kita kembali kepada studio. Okey guys, senang tak cara nak kira dia? Sebelum kau nak fikir nak beli rumah berapa harga, kau boleh kira dulu, buat sendiri kira. Tapi kalau kau orang malas sangat nak kira, tak ada calculator lah, congak je lah. Atau nak congak pun malas, otak dah beku. Jangan risau, kau orang boleh WhatsApp aku ataupun boleh komen kat bawah. Nanti aku akan kirakan dan kita akan cari rumah yang sesuai untuk kau beli lah. Nampak tak? Okey, jangan lupa untuk tekan butang subscribe guys. Kau dah tengok video ni, jangan lupa lah untuk tekan butang subscribe kerana more info aku akan bagi kepada korang. Okey, jangan lupa. Bye-bye. Assalamualaikum.